Ini adalah sambutan Tahun Baru Hijrah Madani di Malaysia. Kenapa ada transformer? Adakah transformer termasuk dalam makna hijrah? Kita akan share dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan dan dilapangkan waktu untuk melakukan ibadah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang senantiasa support channel ini. Sahabat semua, baru-baru ini kita menyambut Maulid Hijrah, iaitu Tahun Baru Islam, daripada 1445 Hijrah kepada 1446 Hijrah. Bila sebut Maulid Hijrah, maka secara asasnya kita faham dan secara tidak langsung kita dapat gambarkan bahawa perjuangan baginda Nabi SAW dengan para sahabat berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Mereka menjauh daripada ancaman dan membina kekuatan demi untuk menyebarluaskan Islam dan menjadikan Madinah sebagai pusat penyebaran Islam. Kita tahu juga bila disebut hijrah, maka kita fahami seseorang itu berhijrah ataupun berpindah daripada perkara-perkara yang tidak baik kepada perkara yang lebih baik. Bahasa mudahnya seperti seorang artis lah, berhijrah daripada free hair kepada memakai tudung dan mengamalkan ajaran Islam. Dan untuk pengetahuan sahabat semua, kalender hijrah ini diwujudkan ketika di bawah pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang tahunnya diambil dengan bermulanya hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke kota Madinah. Dan bulan Muharram dipilih sebagai awal bulan bagi tahun hijrah kerana jemaah haji pulang ke tanah air masing-masing pada bulan Muharram, dan ia adalah permulaan tahun yang baru. Kalender hijrah juga mula digunakan secara rasmi sekitar pada tahun ke-17 hijrah, yakni sekitar 4 tahun setelah Sayyidina Umar dilantik sebagai Khalifah Ar-Rashidin kedua. Jadinya dalam sejarah Islam ni, kalender hijrah telah pun digunakan secara rasmi sejak sekitar 1429 tahun yang lalu. Tetapi yang menjadi persoalan netizen di sini ialah kenapa gimmick sambutan Tahun Baru Hijrah Madani ini seperti ini, adanya transformer dan sebagainya. Jom kita tengok sama-sama. Sahabat semua, video tadi itu telah pun mendapat kecaman yang luar biasa daripada netizen sendiri, daripada rakyat Malaysia lah, yang cintakan agama Islam dan melihat perkara itu tidaklah menggambarkan Islam dan juga hijrah itu sendiri. Disebabkan daripada video tadi, JAKIM baru sahaja mengeluarkan penjelasan dengan mengatakan konsep persembahan khas sempena sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun 2024 ini, iaitu persembahan khas yang ditampilkan sempena sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan, memberi penekanan mengenai tafsir ilmi kejadian langit dan bumi, yang membawa maksud tafsir yang membincangkan tentang perkara-perkara saintifik dan ilmiah di dalam metafora ayat-ayat Al-Quran. Menyelusuri perjalanan tafsir ini merupakan perjuangan untuk memfokuskan seluruh pancara indah mengakui keagungan ilahi berlandaskan Al-Quran. Itu yang pertama lah. Yang kedua, konsep persembahan turut menunjukkan keindahan cakrawala yang dihiasi dengan galaksi dan sistem suria yang merupakan fenomena alam semesta yang menakjubkan. Sesungguhnya kewujudan ini membuktikan tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Pencipta. Dikatakan juga eksplorasi ini dapat mengacu akal pada batas pengetahuan, niat dan pengalaman sebagai inspirasi untuk menjelajahi kehidupan dan meningkatkan keimanan dalam diri. Yang ketiga pula ialah tindakan untuk mengkaji dan berfikir tentang penciptaan langit dan bumi dan proses-proses yang berkaitan dengannya. Tidak dapat dipisahkan daripada sains dengan menggunakan pendekatan yang saintifik sebagaimana yang telah dilakukan oleh saintis muslim sebelum ini. Jadinya Al-Quran mendorong umat Islam untuk banyak mengkaji, dan hal ini banyak berkait dengan penerokaan ilmu terutamanya dalam bidang sains. Tambahan pula kita berada di zaman revolusi 4.0 dengan ledakan automasi, digital dan fizikal cyber kini menguasai manusia. Sains telah banyak memberikan sumbangan bermakna kepada peradaban manusia, dan sudah tentu umat Islam merupakan peledak kepada ilmu sains moden yang berkembang hingga ke hari ini.
Dan yang keempat pula dikatakan oleh Jakim ialah konsep persembahan tadi itu turut membawa peringatan bahawa dalam penciptaan langit dan bumi, manusia ada kalanya sering terlupa akan kekuasaan zat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penakluk semesta. Kealpaan manusia mengejar arus modernisasi menjadikan ada kalanya menjadi manusia khilaf akan batasan akal dan hukum alam. Yang kelima pula, tuntasnya sebagai khalifah di muka bumi ini adalah menjadi kewajipan kita untuk melestarikan alam sekitar dan menguruskan khazanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sains dan teknologi bukanlah musuh peradaban tetapi medium keharmonian jika disentuni dengan kebijaksanaan. Dan konsep persembahan itu juga menunjukkan bahawa kemajuan perlulah berdasarkan Al-Quran, yang mana kemajuan yang tidak dilengkapi dengan nilai Al-Quran akan menimbulkan kehancuran dan kemusnahan kepada alam. Yang keenam, pergerakan tari yang dipersembahkan pula adalah mengambil influence daripada seni mempertahankan diri seperti silat. Pergerakan kemudahannya direkreasikan mengikut lirik lagu yang menggambarkan kejayaan. Dalam menuju arus kemodenan, jati diri tetap tidak dilupakan sebagai bekalan menghadapi cabaran semasa. Jadi ini adalah 6 poin yang diberikan oleh Jakim, dan ini juga adalah penjelasan daripada Jakim sendiri. Tapi mesti anda tercari-cari kan di mana perkataan transformer dan penjelasan transformer itu tidak ada. Sahabat semua, pada pendapat peribadi saya sendiri adalah tidak relevan dan tidak sesuai. Watak-watak kartun ini dikedepankan dan dijadikan gimmick untuk sambutan Ma'al Hijrah. Kerana pertama sekali, apa kaitan kartun Transformer dengan hijrah? Adakah Transformer itu maksud bagi hijrah? Daripada kereta bertukar kepada robot, daripada truk bertukar kepada robot dan sebagainya. Yang kedua, adakah audien dan juga penonton yang datang menyaksikan sambutan Ma'al Hijrah itu majoritinya daripada kanak-kanak? Kerana kita ketahui Transformer ni hanyalah pameran untuk menarik kanak-kanak datang bergambar dan berseronok. Yang ketiga, kenapa backdrop kena berapi-api, dan adakah selepas menggunakan Transformer ini pada tahun ini dan tahun akan depan akan menggunakan boboiboy, kuasa api dan upin-upin pula? Dan ini adalah persoalan daripada netizen ataupun rakyat Malaysia sendiri. Persoalan dan komen-komen seperti ini adalah menggambarkan mereka meluahkan rasa tidak puas hati, bukan sebab benci dan dendam, tetapi sebab sayangkan agama ini dan nak segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak memasukkan unsur-unsur yang tidak ada kaitan pun. Malaysia ni ramai orang baik-baik dan tidak mahu benda yang mengarut-mengarut digaitkan dengan agama Islam. Meskipun Jakim nampak try hard untuk memberi penjelasan dalam gimmick Ma'al Hijrah itu, di sisi lain sambutan itu berjalan dengan lancar dengan penganugerahan tokoh Ma'al Hijrah Malaysia dan juga tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa seperti sebelumnya. Ia juga diisi dengan nasihat yang berkaitan dengan hijrah. Cumanya idea dan pelaksanaan gimmick itu memang tidak sesuai untuk acara besar seperti sambutan Ma'al Hijrah, peringkat kebangsaan. Ianya terlihat juga seperti mempromosikan movie baru. Nak dikaitkan dengan silat pun tak nampak seperti silat. Jadinya adalah lebih baik gimmick itu diisi dengan keadaan saudara Islam kita di bumi para anbiya, diisi dengan penderitaan umat Islam di sana dan lemahnya umat Islam sekarang. Pengejutnya negara-negara Islam dalam membela, membantu mereka, sanggup membiarkan umat Islam di sana menghadapi kelaparan dan kematian, sementara pemimpin-pemimpin negara Islam hanyalah OIC, tapi tidak ada tindakan. Perkara ini yang patut dikedepankan, bukannya Transformer yang dijadikan bahan hiburan untuk budak-budak menjadi keutamaan. Jadi cukup sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.